Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di channel YouTube saya pada hari ini. Masih lagi dalam suasana Tahun Baru Cina. Saya mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada kaum Cina yang berada di seluruh negara, terutama rakan-rakan saya yang ada di Facebook dan juga yang biasa mengikuti channel YouTube ini. Ya. Okey, kita masih lagi dalam membicarakan tentang Pilihan Raya Negeri Johor. Dalam suasana politik negara kita pada waktu ini, tentunya Pilihan Raya Negeri Johor menjadi tumpuan hangat, ya, terutamanya di media-media sosial. Dan sepastinya ianya bukan satu berita yang baik sebenarnya berkenaan Pilihan Raya Negeri Johor ini. Kerana dalam keadaan ekonomi negara sekarang ini, dalam keadaan rakyat masih lagi dibelenggu dengan kesusahan, dibelenggu dengan COVID dan sebagainya, sudah semestinya tindakan mengadakan pilihan raya adalah tindakan yang tidak bijak. Ya. Tetapi apapun, bagi kita pertanapan cukup jelas. Ya. Bagi kita pertanapan cukup jelas. Kita menolak sebarang pilihan raya untuk menyusahkan rakyat dalam keadaan yang tidak perlu sebenarnya. Ya, daripada bermula lagi, langkah syaitan. 22 bulan kerajaan PH memerintah di pusat, ya, sedangkan mandat yang diberikan oleh rakyat itu untuk satu penggal, kurangnya 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk kita lihat prestasi Pakatan Harapan itu menjadi kerajaan pusat di Putrajaya dan juga di beberapa negeri yang telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Seperti Johor adalah negeri yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Juga Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, ya, dan negeri-negeri yang telah pun kita tawan dan mengekalkan negeri seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Ya. Sepatutnya 5 tahun itu diberikan kepada kerajaan PH sama ada di pusat ataupun di negeri untuk mereka pamerkan, ya, prestasi mereka selama 5 tahun. Jadi kalau ada apa-apa pun manifesto yang kita anggap sebagai dikatakan kononnya PH tidak melaksanakan manifesto, ianya harus dihukum selepas satu penggal. Ya, kamu diberikan mandat untuk satu penggal, 5 penggal, ya, 5 tahun untuk bagi satu penggal dalam pilihan raya. Maka sepatutnya itulah tempoh yang wajar diberikan kepada mana-mana parti politik apabila mereka menang pilihan raya. Tetapi kerana ketamakan itu, kerakusan, pengkhianatan yang mementingkan diri sendiri, mementingkan politik, ya, untuk mencari jawatan dan kedudukan, mereka melakukan pengkhianatan dan kerajaan PH hanya dapat berfungsi ataupun dapat mempamerkan prestasi mereka selama 22 bulan. Sudah tentu 22 bulan ini satu prestasi yang tidak adil untuk kita nilai kerajaan PH. Begitu juga selepas itu, yang mengkhianati, yang merampas mandat rakyat, tidak cukup mereka berkuasa merampas di Putrajaya. Ya? Mereka terus pergi ke beberapa negeri untuk mereka lakukan perkara yang sama. Termasuk juga di negeri Johor. Jadi saya merasa amat simpati dah sebenarnya kepada rakyat-rakyat yang telah mengundi pada PRU 14 yang lalu. Ya, mereka mengharapkan kurang-kurangnya mereka boleh menyaksikan sama ada kerajaan PH berjaya atau tidak mentadbir negara ataupun negeri lebih baik daripada kerajaan BN. Berilah rakyat peluang, berilah rakyat masa untuk menilai. Tetapi oleh kerana beberapa pimpinan parti politik yang mereka tahu mereka tidak akan boleh hidup tanpa ada kuasa dan kedudukan, tanpa ada wang ringgit, mereka tidak boleh hidup dalam politik. Sebab itu mereka melakukan perkara-perkara di luar daripada amalan demokrasi yang sebenar. Maka negara kita sekarang ini tercemar di mata negara luar. Ya. Sebuah negara di mana yang kalah pilihan raya menjadi kerajaan, yang menang jadi pemangkang. Di mana Perdana Menterinya dengan Menteri Kabinetnya, ya, yang mentadbir negara ini dan juga beberapa negeri selepas mereka khianati, selepas mereka rampas, mereka dikuasai oleh orang-orang yang ditolak oleh rakyat. Okey, itu asas, ya, rekod tentang keadaan politik dan negara kita. Ini kita kena akui. Ya, kita kena akui.
Kemudian di negeri Johor, seperti mana yang telah pun saya jelaskan dalam live saya di channel YouTube sebelum ini, apa keperluan sebenarnya diadakan raya negeri Johor? Apa keperluan? Apa yang kita tahu, mana-mana parti politik kalau bertanding dalam pilihan raya, mereka nakkan kerusi dan untuk mentadbir sama ada di pusat ataupun di negeri, untuk menjadi kerajaan sama ada di pusat ataupun di negeri. Tetapi di Johor, Barisan Nasional telah pun menjadi kerajaan walaupun tanpa mandat rakyat. Tapi mereka telah pun membentuk kerajaan di negeri Johor. Ya. Dengan hanya satu majoriti. Kita kena ingat, dengan hanya satu majoriti di negeri Johor. Tetapi dia tetap kerajaan walaupun satu. Ya. Kalau main bola ni walaupun satu gol, mereka tetap pemenang. Dan di Johor, mereka menjadi kerajaan. Tapi mengapa diadakan juga pilihan raya negeri, dibubarkan juga DUN? Kenapa? Adalah kerana UMNO rasa tidak puas hati dengan kuasa yang sedikit sebab mereka tidak bebas untuk melaksanakan apakah hasrat mereka sebenarnya untuk menjadi kerajaan negeri itu. Sedangkan Pakatan Harapan di Johor, walaupun diketahui UMNO hanya ada satu kursi, kelebihan satu kursi, kita tidak pernah mengganggu mereka. Ya? Kita tidak pernah berusaha untuk merampas, membeli wakil-wakil rakyat hanya untuk menjadi kerajaan kembali. Ya? Walaupun itu hak kita asalnya. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengganggu pentadbiran negeri Johor sebab kita memandang kepada nasihat titah ke bawah duli tuanku yang Tuan Agong bahawa cukuplah berpolitik. Ya. Berapa banyak pengkhianatan yang nak kamu lakukan dan rakyat menjadi bangsa. Bermula daripada langkah syaitan. Kemudian kamu rampas negeri. Kemudian tak cukup dengan itu. Kau masuk juga. Ya. Masih lagi mahu menyusahkan rakyat. Hanya kerana kamu tidak suka kepada majlis besar. Hanya kamu rasa kamu tidak ada kekuatan yang cukup untuk kamu mengawal negeri. Ya, mengikut kehendak kamu. Jadi yang jadi mangsa adalah rakyat, saudara. Sebab itu di Johor ini, saya merayu ke seluruh rakyat negeri Johor. Terutamanya pengundi-pengundi. Terutamanya orang-orang muda yang bekerja di luar negeri Johor. Kali ini gunakan peluang. Jangan seperti di Melaka. Ramai 30% tak balik mengundi suara di Melaka. Ya? Kali ini Johor tolong balik ke Johor dan tunjukkan bahawa anak-anak muda di perantauan tidak mahu melihat rakyat Johor dibuli semahu-mahunya. Rakyat Johor ini diperbodohkan semahu-mahunya oleh orang-orang politik yang rakus dan tamak kuasa. Ini ada, ya, ini ada dalam kuasa pengundi-pengundi yang berada di luar. Ya, balik selama mungkin dan tunjukkan kepada UMNO bahawa Johor bukanlah seperti di Melaka. Ya, rakyat Johor mahu kepada kestabilan pemerintahan di negeri Johor. Rakyat Johor tidak mahu mereka disusahkan hanya kerana nak memuaskan nafsu serakah beberapa pimpinan UMNO Barisan Nasional khususnya, ya, di Johor ini. Jadi kepada rakyat Johor, kembalikan semula mandat kepada Pakatan Harapan. Itu adalah sebaik-baiknya, itu adalah sejujur-jujurnya jika kamu hendak berlaku jujur di negeri Johor. Kamu tahu bahawa Pakatan Harapan adalah parti yang telah pun diberi mandat oleh rakyat Johor pada PRU 14 yang lalu. Ya, di mana dalam PRU 14 yang lalu, Pakatan Harapan memenangi 29 kerusi. 29 kerusi daripada jumlah 36 kerusi. Ya, Pakatan Harapan yang menggunakan logo keadilan pada PRU 14 yang lalu, bertanding 36 kerusi di Johor. Ya, bertanding 36 kerusi dan kita menang 29 kerusi di Johor daripada 56 kerusi keseluruhan. DUN Johor ada 56 kerusi di Johor. Keadilan atau Pakatan Harapan ketika itu yang menggunakan logo keadilan, kita bertanding 36 waktu itu. Dan kita menang 29 kerusi, maka kita jadi kerajaan di Johor. Tetapi pengkhianatan berlaku dan jatuh. Ya. Jadi kepada pengundi-pengundi di Johor, mereka harus adil dalam membuat keputusan. Ya. Di samping kita menolak kumpulan-kumpulan yang tamak kuasa ini, kumpulan-kumpulan yang dah dapat kuasa walaupun tanpa mandat rakyat, bernasib baik menjadi kerajaan di Johor, tetapi mereka masih tidak puas hati. Mereka nak jadikan Johor seperti Melaka, di mana mereka nak dapat kuasa yang sebesar-besarnya untuk memudahkan mereka melakukan apa saja di negeri Johor. Jadi rakyat Johor perlu selamatkan negeri Johor
anak-anak muda terutamanya kembali balik ke Johor dan tunjukkan kepada UMNO bahawa kami rakyat Johor menolak politik jijik, politik bangsat seperti ini. Ya, jadi balik dan berikan kembali mandat kepada Pakatan Harapan, dan sekiranya Pakatan Harapan gagal juga untuk menjadi parti politik yang mentadbir lebih baik daripada Barisan Nasional, PRU yang ke-15, ya, tidak lama saudara, ya, kita boleh kembali memilih ataupun menukar kerajaan daripada Pakatan Harapan. Jadi berikan peluang ini. Kalau peluang itu tidak dapat diberikan, maka tidak adil bagi kita mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional itu lebih baik menjadi kerajaan di negeri Johor. Sedangkan rakyat Johor pada PRU 14 yang lalu telah penghuman UMNO Barisan Nasional jauh. Ya? Tetapi kerana pengkhianatan inilah, maka mereka kembali ke negeri Johor dan mereka masih tidak cukup dengan apa yang mereka perolehi. Mereka mahu menyusahkan rakyat negeri Johor untuk memilih kembali mereka menjadi sebuah kerajaan yang lebih besar kuasanya. Okey? Jadi rakyat Johor perlu tunjukkan kepada Barisan Nasional, kepada Perikatan Nasional bahawa rakyat tidak boleh, ya, dipaksa mengikut kepentingan, kehendak, nafsu serakah, ya, pimpinan-pimpinan politik, terutamanya di Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Ya, yang menyebabkan pembubaran DUN di Johor adalah Barisan Nasional. Ya. Tapi Perikatan Nasional juga harus diajar. Harus diajar kerana mereka lah menjadi punca kepada langkah syaitan ini. Parti Bersatu daripada kumpulan Muhyiddin Yassin dan juga Azmin, di antara mastermind, orang yang bertanggungjawab yang mengadakan, ya, menjadikan apa yang berlaku pada negara hari ini, di mana kita lihat macam-macam perkara ekonomi dengan teruk, ya, harga barang tidak lagi terkawal, menampakkan bahawa tidak ada keberkatannya, ya, sesebuah kerajaan yang tertubuh bukan daripada mandar rakyat. Okey. Jadi kalau Perikatan Nasional, kita perlu hukum di atas pengkhianatan yang mereka lakukan di peringkat persekutuan. Sebab itu kita juga harus menghukum Perikatan Nasional, ya, yang ditunjangi oleh Bersatu. Jadi di Johor ini, bila masa yang kita untuk menyingkirkan UMNO Barisan Nasional dengan ego bongkak mereka, kita juga harus menyingkirkan Perikatan Nasional kerana mereka adalah sebagai punca kepada segala kegawatan politik yang berlaku kepada negara ini. Ya. Jadi teruskan berikan sokongan kepada Pakatan Harapan, ya, di Johor agar mereka dapat menghentikan, ya, perbuatan-perbuatan jijik dan kotor mereka. Percayalah saudara, sekiranya rakyat Johor masih lagi memberi peluang kepada Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, mereka akan melangkah lebih jauh lagi. Kita tak tahu negeri mana pula selepas ini. Mereka akan jajah, mereka nak kuasai, mereka akan susahkan rakyat untuk mengadakan pilihan raya demi untuk mereka mendapatkan kuasa mereka. Jadi kali ini jangan terpedaya dengan janji-janji mereka. Ya, kononnya kepentingan rakyat, kononnya untuk negeri dan sebagainya. Sedangkan mereka berada di aman kuasa, tetapi mereka sengaja bubarkan DUN untuk mereka lebihkan, ya, di kalangan mereka jawatan-jawatan dan kedudukan. Ya. Jadi rakyat Johor hanya digunakan untuk mengundi, datang mengundi, berbaris. Dalam COVID sekarang ini menyusahkan, ya, kempen pilihan raya, orang susah, bila jentera berkumpul sana, berkumpul di sini dan sebagainya, menyusahkan rakyat, ya, menyusahkan orang-orang yang berniaga dan sebagainya. Tetapi mereka inginkan kedudukan, ya, dengan menyusahkan rakyat jelata, terutamanya di negeri Johor. Ya. Jadi sebab itulah kita kena berfikir dengan lebih matang. Ya. Jangan kita jadikan amalan demokrasi dalam negara ini dihina, diperbudakkan, dipijak-pijak sesuka hati mereka. Ya. Kita sebut tentang demokrasi. Ya. Parti Islam pun sebut tentang demokrasi. Parti Islam juga sebut tentang pengkhianatan, dosa-dosa orang khianat, dosa-dosa orang yang dizalimi, dosa-dosa kepada orang yang tidak adil. Tapi Parti Islam juga terlibat di dalam Perikatan Nasional. Mereka juga terlibat, mereka juga bersubahat di dalam merampas mandar rakyat di peringkat persekutuan. Jadi parti PAS terutamanya, mereka tidak ada lagi, ya, mereka tidak ada lagi maruah, ya, jika mereka mahu bicarakan tentang keadilan melawan kezaliman. Sedangkan dalam Islam, asasnya, ya, asas kepada Islam itu adalah menentang kemungkaran, ya, mencegah kemungkaran, menyeru ke arah kebaikan.
tapi ini bertentangan dengan apa yang PAS lakukan. Mereka sanggup bersekongkol dengan pengkhianat kerana mereka nak jadi kerajaan, kerana mereka nak jadi menteri. Sedangkan apa yang mereka janjikan ya di dalam mana-mana ceramah mereka, kononnya sudah pejuang Islam, kononnya nak meningkatkan syiar Islam, konon untuk melaksanakan Islam. Sehingga hari ini, saudara, di peringkat persekutuan, juga di peringkat negeri, bahkan di negeri yang lama mereka merintah. Di Kelantan sekalipun, kita tidak lihat apa pun punangan Islam yang mereka lakukan. Kalau dulu mereka boleh bagi alasan, oh kami hanya merintah Kelantan, kami tidak ada kuasa di pusat. Tapi Allah tunjukkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada penyokong-penyokong PAS, bahawa PAS kan itulah pun berada di Kelantan sebagai kerajaan, PAS juga berada di pusat juga sebagai kerajaan. Tapi apa yang PAS mampu lakukan? Hanya bercakap dan terus menipu rakyat. Kali ini rakyat Johor harus menghukum ke semua parti-parti ini. Ya, UMNO-nya dengan bermain isu sentimen kaum dan juga agama. PAS juga bermain dengan sentimen yang sama. Perikatan Nasional konon-konon mereka adalah parti yang berintegriti. Konon-kononnya mereka marah kepada UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO yang banyak melompat. Sedangkan Parti Bersatu juga ada ramai wakil-wakil rakyat mereka yang melompat. Ya, kononnya Parti Bersatu mengatakan, UMNO ini kleptokrat. Kita juga tahu skandal-skandal pimpinan dalam Parti Bersatu. Ya, Parti Bersatu itu sendiri juga penuh dengan orang-orang yang tidak ada integriti. Ya, dalam Parti Harapan itu sendiri pun, ya, mereka yang ada kes ketika itu dibawa masuk dalam Bersatu untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sebab itulah Parti Bersatu, ya, Parti UMNO, Barisan Nasional, keseluruhannya, PAS juga ada satu package di dalamnya, ada kleptokrat, di dalamnya juga ada orang kianat, di dalam juga ada puak-puak yang dikatakan kumpulan semurid. Ya. Ini package yang lengkap. Ya. Jadi sebab itu rakyat Johor jangan libatkan diri, jangan pilih di dalam kalangan parti-parti ini. Jadi sebaiknya kita tak kata Parti Harapan ini perfect. Ya. Tentunya ada kelemahan. Tidak ada parti di dunia ini yang 100% baik dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya Parti Harapan 22 bulan, ya, kita menunjukkan yang lebih baik. Ya. Indeks rasuah kita semakin turun. Ya, walaupun ada beberapa sikit masalah, tetapi tidaklah seteruk yang kita lihat pada hari ini. Sebab itu negara kita tidak berhenti dihadapi dengan berbagai-bagai masalah, ya, berbagai-bagai bencana dan sebagainya. Kerana inilah janji Tuhan. Ya, apabila kita melakukan kezaliman, Tuhan tidak akan memberkati mereka itu. Apakah makna kezaliman? Kezaliman adalah lawan kepada keadilan. Keadilan adalah lawan kepada zalim. Apakah maksudnya zalim? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Meletakkan kerajaan yang bukan pada tempatnya, yang tidak dipilih oleh rakyat, itu merupakan satu kezaliman. Dan apabila ia wujud kerajaan yang zalim, maka mana mungkin kerajaan ini mendapat petunjuk dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haruslah rakyat Johor fikir kembali, renungkan kembali siapakah sebenarnya yang berhak kamu berikan mandat untuk mentadbir negeri Johor ini. Itu cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam isu-isu yang lain yang akan kita ulas dari masa ke masa. Terima kasih banyak kepada teman-teman, ya, terutama yang telah pun subscribe channel YouTube saya, yang telah like, share, komen dan sebagainya. Anda boleh komen walaupun berbeza pandangan pendapat dengan saya tidak akan delete komen-komen anda. Teruskan beri pandangan, ya, dengan bercara berhemah, ya, dengan baik, agar kita boleh berkongsi pandangan kita dengan baik. Dan share, terima kasih banyak kepada anda yang share klip video ini, ya, yang telah pun subscribe, yang belum subscribe, ya, terima kasih untuk subscribe channel YouTube saya, untuk memberikan sokongan-dokongan untuk kita lebih kerap lagi, ya, bertemu dari masa ke masa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.